Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar penyelesaian masalah melibatkan nisbah kadar dan kadaran. Okey, bagi buku tuntas cemerlang pelajar tingkatan 1 bab 4. Okey, kita terus kepada soalan. Selesaikan masalah berikut. Maklumat berikut menunjukkan kadar pertukaran antara ringgit Malaysia dengan USD. Okey, jadi USD 100 USD bersamaan dengan 407 ringgit Malaysia. Seorang pelancong menukarkan cek pengembara bernilai USD 215 kepada ringgit Malaysia. Berapakah ringgit Malaysia yang diterimanya? Baik. Kita mulakan dengan maklumat yang diberikan USD 215. USD 215. Ini adalah the only maklumat yang kita ada, jadikan dia per 1. Okey, kita nak tukarkan dia kepada ringgit Malaysia. Okey, jadi ini adalah jadual pertukaran di antara USD kepada ringgit. Memandangkan data yang ini USD dia di atas, maka kita akan melakukan penukaran dan kita meletakkan USD di bawah. USD 100. Okey, jap. Bersamaan dengan RM 407. Okey, kenapa kita melakukan sedemikian? Kerana kita nak mansuhkan USD bawah dengan USB atas. Apabila kita mansuhkan dah hilang kan? Sekarang apa yang tinggal adalah ringgit Malaysia. Okey? Begitu saja. Jadi, seterusnya adalah anak-anak kena membuat pendarapan secara begini. Yang warna kuning tu. Secara. Okey, 215 darab 407. Tekan kalkulator anda. Okey, jadi jawapan dia adalah 8750 ringgit Malaysia. Okey. Perkan 1 darab 100 adalah 100. Jadi seterusnya kita kena bahagilah dengan 100. Maka jawapan dia ialah RM 875 ringgit dan 5 sen. Okey, kita cuba semak 215 darab 407 875 5 sen. Okey, betul. Jadi itu adalah jawapan dia. Seterusnya, soalan B, 64 liter air mengalir melalui sebatang paip dalam masa 4 minit. Okey, tengok maklumat yang ada adalah 64 liter air 4 minit. Hitung kadar pengaliran dalam liter per minit. Dia nak liter per minit bagi air tersebut. Jadi, kita nak liter per minit. Maka liter di atas 64 liter per 4 minit. Okey, dia nak liter per minit. Okey, betul lah tu. Jadi, dia kata per minit. Maksudnya, jadikan 4 itu 1. Jadi, semua ini perlu dibahagikan dengan 4. Bawah bagi 4, atas juga akan bagi 4. Jadi, 4 bagi 4 adalah 1 minit. Okey, 64 dibahagikan dengan 4 adalah 16 liter. Jadi jawapan dia adalah 16 liter per minit. 1 minit tu tak payah tulis. Alright. Okey, sekarang yang kedua. Ini adalah soalan yang pertama. Yang tadi pun ada soalan yang kedua ya. Okey. Tak apa, kita habiskan dulu soalan nombor 2. Soalan B. Okey, yang soalan yang kedua. Soalan yang kedua tadi,
Berapakah masa yang diambil untuk mengisi sebuah tangki dengan 720 liter air? 720 liter air. Okey. Dia nak 16 liter per minit. Dia nak masa. Okey. 720 liter air. Kalau dia nak masa, okey, maksudnya 1 minit ataupun sebentar. Kita nak 720 liter air. Okey, kita perlu darabkan. Kita nak liter itu berada di bawah, minit berada di atas. Kenapa? Sebab kita nak tahu masa. Kita nak tahu berapakah masa. Jadi kita nak lihat masa lah. Jadi kenapa kita buat begitu? Sebab kita nak potong liter atas dan liter di bawah. Okey, jadi dekat sini pecahan ini kita 16 liter per 1 minit kan. Jadi 16 itu di bawah lah, 1 minit di atas. Biasa. Buat saja ikut yang tadi. Jadi 700. Seterusnya kita kena buat pendarapan secara begini. Yang warna kuning tu. 720 darab 1, 720. Okey, minit. Okey, per 1 darab 16, 16. Okey, jadi seterusnya adalah 720 bahagi dengan 16. Maka dia akan dapat jawapan. Okey, jawapan dia adalah 45 minit. Okey. Berbalik kepada soalan yang kedua yang cikgu tertinggal tadi. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua untuk soalan yang pertama. Okey, dia kata apa? Azman menukarkan 3,128 kepada USDX. Cari nilai X. Jadi Azman ada RM3,128 ringgit. Dia nak tukar kepada USD. Maka RM itu perlu berada di bawah. Kenapa dia perlu berada di bawah? Sebab kita nak USD sebagai jawapan dia kan. Okay, USD 100 sama dengan 407. Okay, sekarang kita lakukan pemansuhan. Jadi duit yang tinggal tu nanti akan dalam bentuk USD. Okey, pendarapan dia seperti biasa ikut warna kuning. Okey, 3128 darab dengan 3128 darab sifar-sifar per 407. Okey, itu begitu kan? 3128 sifar-sifar bahagi 407. Okey. Maka siapa tu? Azman akan dapat USD 768. Okey. 768.55 USD. Okey. Itu adalah 768.55 USD. Itu apa yang akan Azman dapat. Baik, seterusnya 4.5 perkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okey, selesaikan yang berikut. Di dalam sebuah bakul, nisbah bilangan buah mangga kepada bilangan buah manggis. 22 mm. Jadi kena tulis mangga kepada manggis ialah 1:3. Cari peratusan buah mangga di dalam bakul itu. Jadi mangga ialah 1. Okey, keseluruhan ialah keseluruhan. Jika kita nak cari peratus mangga, dia adalah begini formula dia kan. Mangga per keseluruhan, pecahan, okey, darab dengan 100%. Okey. Jadi kita tahu mangga adalah 1. Keseluruhan iaitu 1 tambah 3 iaitu 4 darab 100. Okey.
Jadi 1/4 darab 100% adalah 25%. Okey. Seterusnya, Puan Sazwani telah membuat bilangan kek pisang. Sebilangan kek pisang. Dia menjual 35% daripada jumlah keknya. Cari nisbah bilangan kek yang telah dijual kepada jumlah bilangan kek yang dihasilkan. Kek yang telah dijual kepada dihasilkan. Okey. Yang telah dijual, kalau dia jual 35%, jadi 35%. Yang dihasilkan adalah 100%. Betul? Okey. Jadi ini kita darab 100, ini kita darab 100 sebab kita nak permudahkan. Tinggal 35 nisbah 100. Jadi dia nak jumlah bilangan kek. Cari nisbah bilangan kek yang telah dijual. Okey, jadi kita 35 itu bahagi dengan 5, dia akan jadi 7. 100 bahagi dengan 5, dia akan jadi 20. Maka nisbah dia adalah 7 nisbah 20. Alright, sehingga berjumpa lagi dalam kelas akan datang. Bye.